Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat menonton program Topi Bulat & Co Jiwa Nurani Lelaki. Bersama dengan saya Luke, pengacara anda yang akan membawa anda, kita akan menyelami, kita akan telusuri, kita akan selami dunia lelaki dalam program ini. Jadi ia sangat membantu kita juga sebenarnya untuk mengenali bapa kita, abang kita, kawan-kawan lelaki kita. Itu semua kita akan bincang dalam Topi Bulat & Co, yang mana ada segmen-segmen yang kita bahagikan dalam program ni lah. Segmen rohani, segmen tata rias ataupun makeover, dan kita akan tinjau pendapat orang ramai juga, termasuklah segmen rohani. Semuanya untuk anda. Dan pada hari ini, saya berbesar hati untuk jemput tetamu kita, yang mana kita membawakan satu topik yang boleh dikira sebagai satu norma dalam kehidupan lelaki jugalah, ataupun seorang bapa. Bapa. Saya seorang bapa, anak kepada 3 orang, yang mana bila kita kadang-kadang tu kita nak marah apa, kita jeling je, itu membuatkan mereka terus takut. Berbanding dengan ibu. Ibu ni dia akan banyak membebel. Minta maaf ke perempuan sajalah kita cakap kan. Berbanding antara lelaki dan juga perempuan. Dan lelaki ni bila ataupun bapa ni bila dia jeling je menyebabkan anak akan jadi takut. Daripada terus nak main lompat air tak jadi. Terus kemas barang, masuk rumah, lepas tu terus mandi. Hanya dengan jelingan bapa. Tajuk kita pada hari ini jelingan jantan. Jadi kita bawakan tetamu kita yang bersama dengan kita. Ada 2 orang tetamu. Saya alulukan kehadiran Cikgu Siva Krishna. Silakan Cikgu Siva. Ya, selamat datang. Silakan duduk. Apa khabar? Sihat Sihat. Wah, cikgu ni macam X-Men lah saya tengok. Sila. Thank you. Sihat Sihat. Oh, Cikgu Siva Krishna ataupun Coach Siva Ya. Krishna. Okey. Dan terima kasih kerana sudi hadir ke set Topi Bulat & Co. Nak minum kopi? Kemudian. Kemudian, okey. Okay. Jadi tajuk kita pada hari ini jelingan jantan lah. Tapi tak apa. Coach bukan seorang. Betul. Coach bukan seorang. Coach akan ditemani oleh seorang lagi rakan pengacara saya juga, yang juga merupakan bapa kepada saya. Masa saya kawan dengan dulu 2 orang. Ini dah tambah jadi 3 orang pula. Oh, syukur. Jadi kita alulukan kehadiran Haziq Husni. Seorang bapa. Assalamualaikum Haziq. Waalaikumsalam. Sekejap kita tutup pintu ni. Bagi rapat. Dia kalau Haziq datang habislah, saya kena tone down sikit suara saya sebab dia memang seorang loud. Saya diam. Saya diam dulu. Sila. Hai cikgu. Ya, hai. Aduh, okey. Lelaki. Kita bercakap tentang lelaki saja pada hari ini. Jelingan jantan, bapa. Betul? Okey. Mungkin pada awal ini kita tanya kepada Haziq dululah. Okey. Macam mana Haziq sebagai seorang bapa, kenapa agaknya Haziq bila kita jeling je anak kita, dia terus diam. Tapi Haziq ni banyak cakap juga sebenarnya ni. Bapak ni, daddy ni, dia kalau pandang je, kita jegil mata sikit, dia dah takut lah. Okey. Dia dah takut lah. Dia akan terus macam stop buat Ya. macam apa yang Luke cakap tadi. Dia akan stop buat benda tu. Dan itu yang terjadi dekat anak-anak saya. Anak saya dah 5 tahun, paling besar. Yang kedua 4 tahun dan seorang lagi baru lahir. Baru lahir tu memang tak tahu apa lagi lah. So baru 3 bulan. Tapi kalau untuk 2 orang anak tu, dia ada efek. Memang ada kesan tu dengan jelingan tu. Tapi di belakang kita, dia orang buat juga benda tu. Betul lah tu. Dia orang tetap juga buat. Itu yang kita nak tanyakan kepada coach kita ni. Coach Siva Krishna juga merupakan seorang kaunselor. Bila sebut tentang bapa ni, kan, dia bila dia jeling dia memang akan jadi anak akan takut ke? Betul ke macam tu? Sebenarnya kalau tengok kan itulah bahasa isyarat yang paling berkesan Okay. bagi seorang ayah. Tak bercakap, tak penat, tak marah pun, tak beremosi. Itu adalah satu cara untuk ayah menangani situasi. Mungkin dia ada sebab dia sendiri. Mungkin ayah tu tak pandai menasihat, tak pandai pujuk, tak pandai bagi nasihat yang kira boleh menusuk jiwa dia. So ayah tu dia ambil langkah mudah. Mungkin kata-kata ayah tu kalau dia cakap tu mungkin anak hati dia boleh terluka. So dia lebih play safe, jelingan. So kita kena banyak diam lah Zik. Memang. Kalau ikutkan, kalau kan macam awak cakap tadi Luke, saya ni banyak cakap, tapi kat rumah saya tak banyak cakap. Macam kita lebih kepada macam perhati apa yang anak kita buat. Okay. Tapi coach, apa ni orang kata, yalah bila kata ibu dengan bapa ni, anak-anak lebih suka ataupun dia tak takut dengan ibu, takut dengan bapa. Kan dari segi psikologinya kenapa agaknya tu? Dia satu laki memang dunia ni. Kita akan lebih akan terfikir
Bila berjumpa dengan lelaki, dengan wanita, wanita dia dah digambarkan sebagai lembut. Lelaki dia memang digambarkan sebagai dia macam keras, kental, umpama begitu. So bila dalam hal-hal macam ni memang secara semula jadinya manusia akan pandang lelaki ni kuat. Tapi buat zaman sekarang ni banyak dah berubah lah kan. Sama je ke, semua dah macam sama-sama. Tapi masih lagi anak-anak ni merasakan ayah dia lebih garang, lebih tegas. Itu memang nampak. Melainkan ayah tu sendiri, dia buktikan dia lembut. Selepas ini kita akan cakap tentang garang. Adakah perlu ataupun relevan ke garang ni dalam kehidupan keluarga sekarang ini? Okey? Semuanya selepas ini di Topi Bulat & Co Jiwa Nurani Lelaki. Selamat kembali ke Topi Bulat & Co Jiwa Nurani Lelaki bersama dengan saya Luke di sini, dan hari ini tajuk kita adalah jelingan jantan. Tapi selepas ini, sebab kita nak tengok dulu segmen inspirasi, adakah tetamu yang kita nak saksikan ini seorang ayah? Jom sama-sama kita saksikan segmen inspirasi. Saksikan. Assalamualaikum, saya Adli Muhammad Firdaus, berumur 34 tahun. Saya bekerja sebagai seorang lawyer, mempunyai firma guaman sendiri sekarang ni, dan saya mempunyai 3 orang anak lelaki. Saya berkahwin ketika saya belajar, dan kemudian habis belajar tu saya tak chambering, saya buat kerja-kerja yang tidak berkenaan dengan kos yang saya ambil lah, iaitu undang-undang. Saya buat production, muzik, filem, dan selepas tu saya bekerja dengan satu firma guaman di Kuala Lumpur selama 4 tahun. Di situ saya dilantik sebagai partner juga, dan selepas 4 tahun tu saya try tu untuk bekerja sendirilah, buka firma guaman sendiri. Dan dalam pada masa tu juga saya telah ditakdirkan berpisahlah dengan isteri saya. Selalunya lah saya memang akan lebihkan masa dengan anak-anak lah. Andai kata macam ada bicara di mahkamah yang tidak dapat dielakkan sampai ke petang tu, kebiasaannya mak saya, neni diorang ataupun makcik saya lah akan membantu. Of course dia akan ada kesukaran dia lah. Kanak-kanak sekarang ni, generasi sekarang ni dia beza dengan generasi kita. Kita kena jadi lebih macam kawan. Ada time kita jadi kawan, tapi ada time yang kita kena tegas. Ada masa kita perlu tegas, kita kena tegas. Kepada bapa-bapa tunggal kat luar sana tu, saya just nak berpesan bahawa hidup mesti diteruskan lah. Dan anak-anak ni, nak tak nak memang tanggungjawab kita. As lelaki memang tanggungjawab kita. Tak kisah dia duduk dengan siapa pun, dia still tanggungjawab kita, dan kita kena lunaskan tanggungjawab kita as lelaki lah, dan juga bapa. Dan sebenarnya tak ada yang mustahil lah, nak atau tak nak je. Pada masa mula-mula benda ni jadi dalam hidup, dia memang agak down lah, agak down, depressed tu apa semualah yang orang cakap tu, depresi. Tapi yang membuatkan kita bangkit balik tu, keluar daripada lorong hitam tu adalah masa kita tengok muka anak-anak kita tu. Diorang ada masa depan. So kita tak boleh pentingkan diri, selfish dekat kita je. Kita kena fikir diorang juga. So itu yang membuatkan kita bangkit, bangun, jalan dan terus berlari lah. Itu adalah segmen inspirasi, dan saya juga ingin menjadi inspirasi kepada anak-anak saya, dan saya yakin anda juga mampu menjadi inspirasi untuk anak-anak anda. Tapi cakap tentang inspirasi ni sebenarnya kan, yelah kita nak jadi yang terbaik untuk anak-anak kita. Cuma kadang-kadang tu ada kita terselit kegarangan kita. Itu kita nak tanyakan kepada tetamu kita pada hari ini. Masih lagi Coach Siva masih dengan kita, dan juga bukan coach Saya boleh dipanggil coach. Haziq. Okey, dari segi macam ni lah nak bagi inspirasi ni. Kita mulakan dengan coach dulu lah. Okay. Ada yang mengatakan yelah dia nak jadi bagi inspirasi, tapi kadang-kadang tu dia terlebih rencah garamnya dalam mendidik anak-anak. Bagaimana pendapat coach? Bagi yang terlebih garang ni, ikut kepada jenis anak yang dia ada. Dia punya anak tu. Kena ikut jenis anak. Kalau anak tu dah memang lembut, dah baik, terlebih garang tu jadi akan jadi negatif. Bila anak dia terlalu nakal, sebenarnya istilah garang ni dia akan diikuti dengan tegas sebenarnya. Tegas betul. Tegas. Tapi cuma yang kira kita nampak dia mungkin cara dia tegas tu terpaksalah itu yang ada jelingan, kadang-kadang terkeluar kata-kata, naik tangan, ni semua dah terlebih garang. Benda ni perlu dikawal. Emosi ayah perlu dijaga, perlu dikawal. Yang terlebih garang ni sebenarnya ada bagusnya. Katakan anak terlalu nakal, kadang-kadang terlebih garang ni lah yang boleh kawal dia. Betul. Sebab hati ayah ni dia risau keselamatan anak. Saya setuju tu. Dia dah mula pening fikir masa depan anak. Kalau dia akan rasa, kalau saya tak garang sekarang, tak tegas sekarang, mungkin masa depan anak saya dia dah mula risau. Betul apa yang coach cakap tu. Sebab
Tegas adalah permulaan dia. Tegas yang pertama, kedua garang dan ketiga baran. Kita jangan sampai jadi baran Okey. dengan anak-anak kita. Secara sembrono lah ni. Kan kita bapa ni, kita pergi kerja, kita stres kat tempat kerja. Okey. Bila balik kita tambah stres dengan anak-anak apa bising ke apa ke. Lepas tu kita menelempiaskan nafsu marah kita, baran kita tu dekat anak. Itu yang tak boleh tu. Itu maksud coach tadi, itu dah sampai melebih Dia boleh terlebih garang tapi dengan tempat yang betul. Okey, itu dia pendapat coach kita dan juga Haziq. Cuma sekarang ni kita nak bersama dengan seorang ustaz yang akan bercakap tentang bolehkah ataupun jelingan jantan ni sesuai tak untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita saksikan segmen Rohani. Jom. Salah satu daripada tanggungjawab seorang ayah, seorang bapa adalah memberikan teguran kepada anak-anak. Sebab itu kalau kita tengok dalam Quran sendiri, surah Luqman, bagaimana Luqman Allah Ta'ala mengangkat kisah beliau, bagaimana beliau menasihat, bagi panduan pada anak-anaknya. Jadi kita pun samalah. Kita anak-anak ni kita kena tegur. Walaupun anak tu dia dah besar, dia dah bekerjaya, dia dah beranak sekalipun, ayah tetap kena tegur anak. Sebab kita dalam Islam mengingat wa dzakir fa inna dzikratan fa'ulil mu'minin. Ingat mengingat itu adalah sesuatu yang dapat memberikan manfaat pada orang yang beriman. Jadi ayah kalau tengok anak buat salah, anak buat satu benda yang tak betul, cakap ke apa tindakan dia yang tak sesuai, yang menyimpang, kena tegur, kena pesankan. Lagi-lagi kalau anak tu yang bujang, yang baru nak berumah tangga, kena nasihatkan, lagi kena pesan. Kau nanti dah jadi suami, kau kena ingat ini tanggungjawab sebagai anak, tanggungjawab suami, tanggungjawab sebagai anggota masyarakat. Bila dah berkahwin, lagi kena ingatkan tanggungjawab sebagai bakal ayah lah apa, kena pesan. Sebab itu ayah ni kok mana sekalipun dia mesti berperanan untuk bagi nasihat, bagi teguran. Sebab itu Nabi Muhammad SAW, Nabi sendiri bagi nasihat, Nabi bagi teguran pada siapa? Pada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, anak anda atau puteri Nabi. Pun Nabi pesan, Nabi nasihat, Nabi bagi teguran kalau ada yang kurang sesuai. Nabi bagi teguran. Jadi yang kita yang tak Nabi ni lagilah kena buat perangai macam tu. Kan? Jadi sebagai ayah, salah satu daripada sifat yang perlu kena ada adalah sering memberikan teguran, sering memberikan nasihat khusus pada anak-anak. Termasuklah juga kalau dah ada menantu, dengan anak menantu sekali kita beri nasihat. InsyaAllah keluarga kita akan jadi keluarga yang bahagia, bermula dengan ayah yang suka nasihat, yang suka tegur anak-anak. Segmen Rohani tadi bersama dengan seorang ustaz yang bercakap tentang bagaimana jelingan jantan ini dapat membantu ke tidak membantu anak-anak kan. Terima kasih ustaz. So kita nak teruskanlah dengan kita memperbincangan. Allah lupa. Air kan belakang kan ada air. Belakang ada barista kan. Ijat. Bagilah Ijat. Kita dah nak habis Ijat. Coach, akhirnya coach. Ada yang basahkan tekak kita coach. Dapat jugalah air. Aduh, hai. Deg-deg bunyi dia macam apa student. Terima kasih Ijat. Dahsyatlah Ijat ni. Terima kasih Jad. Ijat dah kahwin dah? Belum lagi? Oh, tak ada mic lah. Jangan tanya. Jangan geleng. Okey, sekarang kita cakap pasal air muka anak sebenarnya. Yelah, kita nak marah anak ni kadang-kadang tu. Yelah, geram pun geram. Kerana mendidik pun ada rasa nak mendidik. Tapi bila kita tegur anak-anak ni, kadang-kadang tu air muka dia tu pun kena jaga juga. Jangan sampai dia malu. Kan? Sebab bila kita dah tularkan apa yang kita lakukan kepada anak kita tu, itu yang jadi masalah. Kadang-kadang ibu bapa dia cerita pasal anak dia dekat media sosial, menyebabkan anak tu jadi malu. Bagaimana coach boleh bantu ni? Bila situasi itu berlaku, kita kena tengok situasi itu kat mana. Kalau ayah nak marah, ayah kena tahu tempat tu kat mana. Kalau tempat tu kira awam dan lagi-lagi anak kita ni ataupun kawan-kawan dia ada kat situ. Tempat-tempat macam itulah, suasana tu. Kalau dimarah depan kawan-kawan tu, betul, bila dah kena marah, jatuhlah air muka anak tu. Sebab kawan-kawan sebaya ni akan cerita belas tahun, puluh tahun, dia akan bawa benda-benda ni ke sekolah, budak tu akan mula malu. Kalau katakan kita bawa ke water theme park, anak tengah buat sesuatu yang tak selamat, kita tegur kat situ, itu macam on the spot untuk keselamatan ke apa, jaga sikap. Mungkin tak ada orang yang kenal dia. Dia punya impact dia, hati dia terasa tu kurang. Bapa yang kelakar pula. Orang kata bapa kelakar ni dia boleh tolerate tau. Dia everything dia akan kelakarkan. Semua benda dia akan kelakarkan. Dari segi sudut psikologi dia, adakah ianya bagus ke ataupun macam mana coach? Bila ayah yang kelakar ni, dia boleh
wujudkan suasana yang gembira. Yang budak-budak sentiasa gelak ketawa apa semua. Bagus sangat. Bukan semua ayah mampu. Bukan semua ayah boleh buat lawak-lawak di depan anak yang boleh ketawakan anak ke apa semua. Tapi kita kena tengoklah jenis anak kita. Kalau jenis anak kita ni, kita perlu bentuk banyak. Dia perlu ada kata-kata yang tegas. Bila tak ada teguran yang membina, so budak tu mungkin ada benda-benda kekurangan dalam hidup dia nanti. Dari segi pembentukan sasiah dia, dari segi moral dia. So kena balance. Itulah, not every ayah ni dia boleh buat 100% full package tu. That's why need ibu, ayah, atuk, nenek. Dia balance balik lah. Balance balik. Kita berehat kejap dan selepas ini ada satu lagi yang akan kita kupas berkenaan dengan Topi Bulat & Co pada hari ini, celengan jantan jiwa nurani lelaki. Jumpa selepas ini. Masih lagi dalam topik jelengan jantan. Dua tetamu kita masih lagi bersama dengan kita pada hari ini. Cuma sekarang ini kita nak tanya kepada tetamu kita berkenaan dengan bagaimana nak tackle hati bapa. Bapa siapa? Lelaki. Ini adalah program lelaki. Topi Bulat & Co, jiwa nurani lelaki. Kita bersama dengan tetamu kita. Jom bercakap tentang bagaimana nak tackle hati lelaki. Kita tanya kepada pakar lah. Kalau dari segi nak tackle ataupun menambat hati bapa ni kan, ada yang kata macam susah nak menambat hati bapa ni. Tapi kalau coach sendirilah ataupun dari segi ilmu psikologinya, macam mana coach boleh lihat pandangan ini? Nak cakap ilmu menambat hati, kira nak mendekati hati jiwa ayah ni. Sekarang dunia dah banyak berubah berbanding dulu. Dengan sekarang ayah memang tak duduk kat rumah, balik malam, tak sempat jumpa kan. So budak tak ada masa dah. Kalau dulu-dulu ayah 5 petang dah balik dah, 6. Sekarang ayah buat 2 kerja, 3 kerja. So dunia dah berubah dah. So peluang tu anak kena cari sekarang. Kita guna je lah social media kan. Okey, yang itu anak nak tackle hati ayah. Ya. Ayah pula nak tackle hati Ayah nak tackle, ayah kena buat reverse balik. Ayah kena call anak, video call, tanya. Biasanya anak-anak ni dia nak dah makan ke? Buat apa? Lepas tu tak main ke? Jangan tanya tak belajar. Sebab budak kita kena lebih kepada jawapan-jawapan dia yang kita nak ni, soalan-soalan dia biar dia jawab dengan gembira. Jangan buat dia trap. Maksudnya tak, belum lagi lah ayah buat kerja rumah. So dia akan, dia tahu lepas ni ayah mesti marah. Ya. So masa kita ayah tak ada kat rumah, just bagi peringatan. Last conversation tu, jangan lupa ya, kerja-kerja sekolah tu siapkan. Tapi itu yang last kali, itu kita just peringatan saja. Kita beri jiwa dululah. Janganlah call sembang 10 minit cakap pasal kerja rumah tu dah buat ke, BM dah buat. Anak akan mula kecewa. Ayah call tak tanya pun saya makan ke, minum ke. Tanyalah apa yang you paling gembira hari ni you buat, yang lawak-lawak ke, lucu-lucu, apa kawan sembang, tanya. So dia akan mula banyak sharing. Bila dia sharing, dia rasa ayah adalah pendengar yang baik. Ayah fahami saya. So dah tackle. So dia akan win-win. Two side ni dia dah kira saling memahami. Dah kira mereka dah rasa lagi rapat, bonding lagi ada. Sambil coach cakap ni, Haziq senyum tau. Dia mesti ada banyak. Dia terfikir, dia nak kaitkan dengan pengalaman dia sebenarnya. Sebab itu yang saya buat. Itu yang saya buat. Itu yang saya buat. Saya suka bercerita dan bercakap dengan anak saya. Setiap kali anak saya balik sekolah, saya akan terus tanya dekat dia yang macam apa benda yang best kat sekolah hari ni. Dia akan cerita benda yang best. Dia tak nak cerita benda yang tak best. Betul. Kadang-kadang yang macam benda tak best tu cikgu akan cerita. Tak apa. Itu biar cikgu yang bagi tahu saya. Padahal anak saya tu sebenarnya Luke, coach, dia bercakap tu pun tak clear lagi. Dia bercakap tu masih lagi saya tak faham sebenarnya. Saya buat-buat faham je dia cakap. Tapi saya suka dengan dia punya keterujaan bercerita tu. Tapi saya tengok Haziq pakai ini, cantik betul lah pakai pakaian ni. Dalam ni memang seorang personality yang Ikut personality kita lah. Saya warna-warni kan. Okey. Saya adalah seorang yang macam colourful. Coach pun sama juga, pandai bertata rias. Saya macam mana? Okey lah, kita cerita. Cakaplah Coach, sikit. macam ni kalau kita nampak baju ni. Benda ni baju ni. Ni baju pinjam ni. Tapi sebenarnya kita nak masuk ke segmen makeover sebenarnya. Kita nak tengok macam mana agaknya model kita ni berubah.
Bersama dengan saya Luke di Topi Bulat Co. Tajuk kita pada hari ini Jelingan Jantan. Tetamu kita masih lagi bersama kita dan kita dah sampai ke penghujung sebenarnya ini. Cuma kita nak tanya sikit kepada Haziq dan juga coach kita berkenaan dengan bagaimana karakter pilihan mereka. Haziq macam mana Haziq? Karakter bapa pilihan Haziq, garang ke ataupun lenient? Saya suka yang lenient. Saya suka menjadi Haziq. Okey. Haziq macam ni lah. Macam ni. Saya suka menjadi Haziq dekat tempat kerja saya, macam mana saya dekat TV ke, dekat radio ke, macam mana saya kat luar ke, dengan anak-anak ke apa, saya cuba untuk menjadi diri saya sendiri supaya saya selesa dan anak-anak pun selesa. Maknanya mana yang lebih sesuai coach? Nak jadi bapa yang garang ke ataupun bapa yang lenient? Lenient. Dan saya tadi, coach tadi dah cerita tadi dah awal tadi. Cuma sekarang ni mungkin kau ada nak tambah lagi. Tambah. Dia nak tengok karakter ayah ni Okey. yang ikut pengalaman saya lah dengan apa yang saya perhatikan. Karakter ayah ni dia bagusnya, yang paling bagusnya dia berubah ikut perkembangan anak. Masa kecil kita nak mengajar dia, mungkin ada unsur tegas, kasih sayang banyak. Karakter ni sehingga dia berjaya, sehingga dia dah pilih jalan yang baik, dia dah boleh run dia punya life sendiri. Karakter ni kita nak cakap garang, ya boleh, tapi ikut keadaan. Tegas tu. Nak cakap garang ni dia orang penerimaan orang Berbeza ni kan? berbeza kan. Tegas lah kan. Tegas nak jadi ayah yang lawak ke apa semua boleh. Throughout dia punya life tu kita buat jadilah banyak karakter. Kita bolehlah kita meraihkan ayah kita kan sebelum terlambat. Betul. Itu yang sebenarnya kita perlu raikan. Dan kepada beberapa di luar sana, anda juga tidak terlambat lagi kan untuk bersama-sama dengan anak anda. Kita rapatkan hubungan tu macam mereka yang dah share tadi. Okey, garang kena bertempat. Jangan selalu garang aja nanti anak asyik ketat dia muka kan. Pandang kanan koyak pula muka ni kan. Curahkan kasih sayang tu insya-Allah. Kan? Dan Islam pun ajar juga sebenarnya ada peringkat-peringkat mengajar ataupun mendidik anak-anak ni kan. Baik, saya rasa itu saja yang boleh kita kongsikan dalam Topi Bulat Co untuk hari ini. Tajuk kita Jelingan Jantan. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana terus setia bersama dengan kami dan kami ingin undur dirilah. Mohon maaf sebarang kekurangan. Jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.